Contohnya, bermain, makan dan lain-lain lagi bersama keluarga. Konklusinya, kita sewajarnya mendisiplinkan diri apabila menguruskan masa. Oleh itu, kita haruslah mengurus masa dengan bijak dan cemerlang. Saya akhiri syarah ini dengan serangkap pantun. Rumpun buluh tumbuhnya rapat, pokoknya tinggi, sejuk dan redup. Ada masa, perlulah dimanfaat, kelak menyesal seumur hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis bersama hakim yang ahli lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan masanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kapal saya layarkan, sebelum layar saya kibarkan, sebelum kaki mengatur langkah, sebelum lidah mengatur bicara, izinkan saya mendefinisikan syarahan saya hari ini yang bertajuk kebersihan melambangkan keimanan. Kebersihan membawa maksud kesucian, tidak kotor dan murni, manakala keimanan pula membawa maksud teguhnya hati dan keyakinan. Maka saya dapat simpulkan bahawa kebersihan melambangkan keimanan, membawa maksud keteguhan hati seseorang berdasarkan kesucian jiwa. Kebersihan ialah perkara yang kita boleh lakukan pada setiap hari. Ia bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan pada masa yang tertentu dan tempat tertentu. Pribadi yang mulia menjadi lambang bersihnya hati. Baiklah, diibaratkan lawat hitam ini ialah milik hitam dalam hati kita. Apabila saya curahkan lawat itu, lihatlah, air ini menjadi hitam seperti hati kita yang mana dipenuhi oleh bintik hitam. Ibaratnya itulah hati. Apabila terdapat sifat mazmumah di dalam diri kita, maka seperti inilah hati kita yang dirosakkan oleh sifat itu menjadi hitam dan keras. Maka kita perlulah sentiasa memohon maaf kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar dan tidak lagi melakukan maksiat. Dengan ini hati kita menjadi bersih daripada bintik hitam yang kotor. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat hadis Abu Hurairah, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Oleh itu kita perlu sentiasa memperbaiki akhlak kita dengan mengamalkan kebersihan jasmani dan rohani. Kebersihan juga ialah salah satu syarat penerimaan ibadah dan penerimaan satu ibadah dari setiap orang mukmin. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Dan sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu nak menunaikan salat, maka bersihkanlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga ke siku, dan basuhlah kepadamu dan kedua kakimu hingga ke mata kakimu, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Salat lima waktu merupakan jaminan kepada kita untuk menjaga kebersihan badan, kerana sesuatu ibadah itu hanya akan sah apabila kita terdahulu membersihkan diri kita dengan berwuduk, dan sesuatu ibadah itu hanya akan sah apabila kita memakai pakaian yang bersih dan beribadah di tempat yang bersih. Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabatnya yang berpakaian kusut pasai dan mulutnya disuapkan yang haram. Auzubillahi min zalik. Nabi Muhammad berkata bahawa doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi min zalik. Dan sesungguhnya jiwa yang suci itu adalah menjadi lambang kebersihan, lambang kebersihan. Dan
Dan benarlah bahawa kebersihan itu, kewajiban menjaga kebersihan itu menjadi salah satu penerimaan ibadah. Hadirin dan hadirat sekalian, kebersihan juga menjadi salah satu tarikan kepada agama yang suci seperti agama Islam. Oleh itu kita sebagai masyarakat Islam, marilah kita sama-sama menjadikan negara kita sebagai contoh kepada negara-negara lain. Namun lihatlah pada hari ini, wabak penyakit berjangkit telah menular disebabkan pengabaian masyarakat kita terhadap kebersihan, di mana sampah dibuang begitu sahaja ke dalam hutan dan sungai-sungai. Mengikut rekod Malaysia, sebanyak 77,000 sampah, 10,000 tan sampah dibuang ke dalam sungai tanpa rasa tanggungjawab. Beginikah kita sebagai rakyat Islam, sebagai masyarakat Islam yang sepatutnya menjadikan negara kita sebagai contoh kepada negara lain? Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Akhir sekali, ketidakjadian masyarakat kita terhadap kebersihan juga menyebabkan sampah-sampah dibuang begitu sahaja. Seperti yang terjadi di Sungai Kelang pada hari ini, dipenuhi oleh sampah-sampah. Yang mana perkara ini bukan sahaja boleh menyebabkan penyakit berjangkit, malah ia boleh menyebabkan banjir yang mana ia seperti berlaku pada tahun 2014 di banjir besar di Kelantan, di mana ia boleh menyebabkan ramai orang awam yang kehilangan harta benda, tempat tinggal maupun yang beginikah kita? Adakah kita mahu melihat saudara kita berada dalam keadaan ini? Adakah kita mahu melihat peristiwa ini berulang kembali? Maka kitalah sebagai pemimpin negara yang seharusnya mengubah kenyataan ini. Maka saya dapat simpulkan bahawa kita sebagai umat Islam haruslah menjaga kebersihan, yang mana Islam itu adalah agama yang bersih, dan janganlah kita kotorinya dengan hal yang bersih. Hal ini kerana kebersihan melambangkan keimanan. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya pada hari ini, izinkan saya mengungkapkan cerita pada bunga jejak di atas para anak dusun Pasar Pelita. Andai tersilap tutur bicara, tak jadi disusun, maaf dipinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sekarang apresiasi buat peneraja acara yang dihormati, barisan panel hakim yang menjunjung tinggi keadilan, sekuntum senyuman dilontarkan kepada penjaga masa yang setia dalam darjah keramatnya, serta sidang dewan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilnya saya di sini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Solat Membentuk Insan Berjaya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 menerusi firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, baca serta ikutlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Al-Quran, serta dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengikuti Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang dewan yang dikasihi sekalian, solat secara literalnya bermaksud doa. Ini bermakna setiap kali kita menunaikan solat, yang diumpamakan seperti kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga solatnya dengan sempurna, maka dia telah mendirikan agamanya. Manakala barang siapa yang meninggalkan solatnya dengan sengaja, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Sekiranya dikaji, semua rukun Islam yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku di bumi, kecuali hanya satu perkara yang diperintahkan oleh yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah
berlaku yang di langit, iaitu perintah solat pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Solat adalah perintah wajib yang dilakukan tanpa syarat ataupun mudarat. Solat wajib dilakukan sama ada pada wanita sihat ataupun sakit, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, dan lelaki ataupun perempuan. Selain itu, solat juga hal ini dikatakan demikian kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 melalui firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah ketetapan yang diwajibkan kepada semua orang beriman yang tertentu waktunya. Sidang Dewan sekalian, solat juga selain itu solat juga terbukti mampu memberikan kebaikan kepada kesihatan manusia. Sekumpulan pengkaji daripada Universiti Malaya membuat kajian secara saintifik tentang solat dan kebaikannya kepada kesihatan manusia. Profesor Madya Fatimah Ibrahim, Profesor Wan Abu Bakar Wan Abbas dan Chong melaporkan gerakan-gerakan solat yang dilakukan pada setiap hari mampu menurunkan serta mengurangkan penyakit seperti penyakit diabetes, penyakit kegemukan serta penyakit jantung. Pergerakan solat yang kita lakukan pada setiap hari pergerakan solat yang kita lakukan pada setiap hari boleh dianggap sebagai senam yang sederhana dan juga menyamai dengan senam regangan. Badan yang kuat, pergerakan solat yang sempurna dapat dilakukan sewaktu-waktu solat, serta hamba-hambanya yang melakukan solat adalah orang yang mempunyai fizikal yang sihat dan juga rohani. Di sini dapat disimpulkan bahawa orang yang menjaga solatnya dengan sempurna mempunyai rohani maupun fizikal yang kuat. Solat juga dapat menjaga kesihatan kita, juga dapat menjauhkan kita daripada penyakit serta perbuatan yang tidak sepatutnya kita lakukan. Firman Allah sekali lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 45 berisi firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Akhirul kalam, mari sama-sama kita menghayati sepenuh hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirikanlah solat sebagaimana kamu mengucapkan selamat tinggal, dan dirikanlah solat sebagaimana kamu melihat Allah. Dan dirikanlah solat sebagaimana Allah melihat kamu, dan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak boleh melakukannya, maka dirikanlah solat sebagaimana Allah melihat kamu. Akhir sekali, marilah sama-sama kita menandatangani serta mengaminkan doa yang bakal saya baca agar kita sentiasa menjaga solat kita dengan sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.